أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berada bersama dalam My Quran Time baca faham amal untuk meneruskan juz yang ke-14 ya. Juz yang ke-14 kita akan melihat kepada surah yang ke-15 dan surah yang ke-16, dua surah iaitu surah Al-Hijr dan surah An-Nahl. Saya jemput pada tuan-tuan untuk sama-sama kita berkongsi kegembiraan Ramadan dengan cahaya daripada Al-Quran ini. Kita share di Facebook dan juga maklumkan kepada kawan-kawan di ruang komen tersebut dua surah. Apakah dua surah yang kita akan belajar? Surah Al-Hijr dan juga surah An-Nahl. Surah Al-Hijr ini batu ya, tempat kaum Samud berdiam, dan juga yang keduanya surah An-Nahl, lebah. Lebah ya, bukan namlu tetapi An-Nahl, NAHL, bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. sama biru ya. ni Ustaz. Hari ini special sikit Ustaz ya. Kita sama ya bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya, pastinya dengan pakaian yang special ya, dengan jiwa yang amat istimewa untuk kita meneruskan kegembiraan kita bersama Ramadan ya, semangat kita bersama dengan bulan Al-Quran ini untuk kita melihat permata demi permata yang boleh kita cedok, yang boleh kita ambil. Dan berdasarkan pada pengalaman tuan-tuan ya, pada pengalaman Ustaz sendiri Ustaz ya, bila kita baca Al-Quran ini berkali-kali ya, dia memberi kesan ya, memberi kesan kefahaman kepada kita. Itu yang berlaku, dan itu yang Ustaz baca sebentar tadi, ayat yang pertama iaitu Alif Lam Ra ya. Ini adalah sebahagian daripada ayat kitab iaitu Al-Quran yang memberi penjelasan ya. Tilka ayatul kitab wa Qur'anim mubin. Apakah pedoman yang kita ambil daripada ayat pertama ini? Bila kita melihat pada surah Madaniyah ataupun surah Makkiyah ini, ada huruf muqatta'ah, huruf potong, alif lam ra, alif lam mim, diikuti terus, biasanya diikuti berkaitan dengan Al-Quran. Tilka ayatul kitab, dalam ayat ini inilah kebesaran-kebesaran Allah yang termaktub sebagai sumber peraturan
ya. Dan yang keduanya wa Qur'anin mubin, ini adalah Quran yang perlu dibaca berkali-kali barulah ia akan menghasilkan kejelasan. Ya, kena baca banyak kali tuan-tuan ya. Kalau kita baca sekali sahaja, dengar tadabbur sekali kita faham, tetapi bila kita dengar berkali-kali, ada di kalangan tuan-tuan yang maklumkan pada saya yang kata ustaz ya, dia kata, ada tuan-tuan haji kata pukul 12 tengok, pukul 5, sekarang ni pukul 5 ni ada hadis time kan, tetapi malam pun tengok, pagi pun tengok. Kerana bila tengok berkali-kali itu ya, kita baca berkali-kali, itu yang kita nak kan, dapat pahala berkali-kali. Dan kefahamannya itu makin lama makin mubin, makin jelas kerana Quran memang jelas, tetapi ia bergantung sejauh mana kita berinteraksi dengan ayat ini. Jadi pada ayat yang kedua, rubama ya, orang kafir itu kadang-kadang ya, ataupun dia mengharapkan, menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim, orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pedoman pelajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Sebenarnya bila tuan-tuan ya memilih untuk berada dalam agama Islam, ya mungkin yang lahir dalam keadaan agama Islam ataupun memilih kembali pada agama Islam, ini adalah harapan mereka yang berada di akhirat. Orang-orang kufur itu dia merasakan kalau boleh dia nak kembali ke dunia ini, nak menjadi orang Islam. Mengapa? Kerana orang Islam tandanya bukan sekadar atas kad pengenalan sahaja Islam, tetapi dia menyerah diri kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana ikut cakap Allah, bila ikut cakap Allah ustaznya, Allah bagilah apa yang Allah nak bagi. Kan? Tapi kalau katakan anak tak nak ikut cakap mak suruh buang sampah, tak nak, suruh buat itu, tak nak, maka kalau katakan ada hadiah duit raya, contohnya tak dapat kan, tak dapat. Itu adalah lumrah di kalangan manusia. Apatah lagi ya, walillahil masalul a'la, kita berinteraksi dengan Allah pencipta kita ya, pencipta mak ayah kita, lebih daripada itu ya, sehingga kan orang-orang kufur itu dia rasakan yawaddu, itu daripada perkataan wadda ya, yang berkaitan dengan kasih sayang ataupun keinginan yang meluap-luap. Kalau bolehlah saya nak jadi Islam, tetapi sudah terlambat kalau sudah sampai di akhirat nanti. Jadi pada ayat yang ketiga Allah menyatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Hijr ni turun pada zaman Makkiyah, memujuk kepada Nabi, biarlah mereka ni nak menentang kamu, biarkan mereka ini wayatamatta'u wayulhihimul amal ya. Yang pertamanya yakulu ni makan, biarlah mereka makan, biarlah mereka bersenang-senang, mereka nak berangan-angan, biarkan nanti mereka tahu ya, nanti mereka tahu. Jadi ini adalah cara bagaimana menguruskan kehidupan kita ya. Maksudnya makan, bersenang-senang dan berangan-angan bukan ciri orang yang beriman, tetapi dia makan kerana nak mendapat tenaga dan beribadah. Dia bersenang-senang kerana lepas tu nak bekerja keras, dan dia bukan beramal ya. Amal itu maksudnya berangan-angan. Dia bukan amal ustaz ya, dia amal. Alif ya, hamzah ya. Jadi itu kalau hamzah sebut pun senang, amal ya. Jadi itu cita-cita, angan-angan. Adakah tidak dibenarkan? Kalau angan-angan itu untuk kebaikan, maka itu dibenarkan ya. Tapi angan-angan ke arah kebaikan pun kita perlu lakukan pelaksanaannya. Macam tuan-tuan ya, berangan ya, amal tuan-tuan ialah ingin 30 juzuk tadabbur al-Quran. Subhanallah ya. Kalau ada yang kata bahawa saya kalau boleh nak faham, nak boleh tadabbur, kalau boleh lepas ni baca, imam baca belakang boleh faham 100%. Itu semua adalah amal, iaitu angan-angan yang memerlukan kepada kita amal ya, untuk kita beramal. Jadi antara amal dan amal itu perlukan ilmu. Itu banyak ain hari ini ustaz ya, pelajaran kita pada hari ini. Maka bercakap tentang ilmu, sudah tentunya daripada al-Quran ya. Kita ingin terus pada halaman 263. Halaman ini Allah menceritakan kebesaran Allah. Halaman 262 itu Allah banyak cerita pasal Quran ya. Quran ni datang daripada atas, tetapi dalam masa yang sama bila kita melihat ayat kebesaran Allah ini bukan sahaja fil qaul, pada maqru'ah yang dibaca, tetapi manzurah yang boleh kita lihat. Salah satunya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya kelihatan indah bagi orang yang memandangnya. Ayat 16 ya. Jadi Allah suruh tengok untuk apa? Untuk kita menghargai ayat kebesaran Allah, sehingga kan kita akan menyerah diri pada Allah. Baiklah saya ikut pada Allah, tidak jadi seperti iblis. Ada kisahnya pada ayat yang kita tengok kat sini ayat 26. 26 tu bermula kisah Allah ulang balik kisah iblis dan Adam.
Kalau tuan-tuan perasan di dalam al-Quran ini ada sekitar 7 tempat lebih kuranglah ya, bermula daripada surah al-Baqarah, kemudian ada dalam surah al-A'raf, ada beberapa surah lain termasuk surah al-Hijr ini sejarah manusia. Mengapa Allah bawakan sejarah? Jadi maksudnya ada sumber daripada atas wahyu, Allah ingatkan 262, muka surat 263 tadi tentang alam mayapada ini ya, alam sekitar kita. Kemudian Allah bawakan sejarah kita. Setiap kali kita bertemu dengan Nabi Adam, perkataan Nabi Adam, Allah menceritakan tentang sejarah seperti mana dalam ayat 28 Allah kata kepada malaikat, inni khaliqum bashar. Aku ingin menjadikan manusia, bashar. Ya, bashar ini satu daripada maksudnya ada kaitan dengan bashir, suka perkara-perkara gembira ya. Dan dekat dalam surah al-Baqarah Allah cakap inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak menjadikan khalifah di kalangan bashar itu sendiri, di kalangan manusia. Dan apa sifatnya daripada tanah. Jadi kata iblis, dia kata dia tak nak sujud pada ayat yang ke-32, pasal dia kata takkan aku nak sujud pada manusia yang dicipta daripada tanah hitam busuk. Kan dia pergi kutuk Nabi Adam, padahal ini bukanlah datang daripada Allah. Pelajarannya ialah jangan bandingkan dalam hidup kita ini benda yang Allah tidak bandingkan. Bila Allah tak bandingkan, kita senyap sahaja kerana ini yang dibuat oleh iblis, sehingga dia fakhruj minha fa innaka rajim. Sesungguhnya keluar kamu adalah di kalangan orang yang direjam ya, maksudnya yang terkutuk disebabkan oleh keengganan untuk menyerah diri kepada Allah dengan bersujud hormat, bukan sujud ibadah kepada Adam. Kemudian Allah membawakan pada kita, kalau kita tak ikut iblis, kita ikut pada Nabi Adam, tersilap tapi mengaku dan kembali bertaubat. Pada ayat 45 Allah nyatakan pada halaman 264 tentang syurga. Tentang syurga sehingga ayat 48, dan Allah cerita tentang keampunan dan juga azab pada ayat 49 hingga 50. Dan siapakah tokoh yang mengamalkan hidayah dalam kehidupan? Salah satu daripada contoh ikutan uswatun hasanah itu adalah Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-51. Kita tengok pada ayat 51 264 tadi sambung kepada sehingga ayat 77. Panjang ustaz ya, hampir 2 muka surat, 1 muka surat setengah. Kemudian disambung lagi tentang penduduk Aika, tentang Nabi Syuaib dan penduduk Hijr. Penduduk Hijr ini kita tengok sekitar pada ayat mana tu ustaz? Ada dekat kalau kita tengok di sini sehingga ayat 86, kita nak baca sedikit daripada ayat 85 dan 86 untuk kita ambil sama-sama panduan. Silakan ustaz. Baik, insya-Allah inilah untung kita berada bulan Ramadan ni, terus dengan Al-Quran, mendengar Quran pun dapat pahala, membaca pun apatah lagi dapat pahala. Kita tadabbur Al-Quran bukan sekadar pahala, tetapi kita dapat panduan untuk kelangsungan kehidupan kita, dan kita dapat faham mesej-mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara halus, secara terperinci, untuk kita sedar hakikat kita hidup atas dunia ini. Baik, kita sama baca ayat 85 dan 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Itulah bacaan daripada ayat 85 dan 86 ya, sebagai respon kepada Ashabul Hijr yang dimaklumkan pada ayat 80. Siapa Ashabul Hijr? Ini adalah penduduk kaum Thamud
ya. Mereka itu hebatnya ialah ustaz ya, rumah mereka daripada batu-batu gunung. Allah. Hebat ustaz ya, bukannya daripada batu-bata. Batu-bata tu kecil je rumah kita tuan-tuan sekalian kan. Macam mana, macam mana dia orang pahat tu? Pahat ustaz ya, maksudnya teknologi mereka tu, ingatkan zaman kita ni dah besar dah rumah mereka lagi besar ya. Lagi besar. Tapi apakah yang berlaku? Dengan sebab mereka dapat kehebatan-kehebatan itu, mereka sombong ya. Mereka tak ambil pelajaran daripada daripada Nabi Adam ya, yang bermusuh ya, maksudnya iblis memusuhi kepada Nabi Adam. Sepatutnya ambil pelajaran ya. Datang Nabi Saleh mengingatkan pada mereka, mereka tak terima ya, mereka tak terima. Jadi ada ayat yang ke-85 tadi Allah cakap, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan al-haq, dengan kebenaran. Kalau tuan-tuan berjumpa dengan al-haq, kebenaran dalam al-Quran, itu maksudnya itu adalah tujuan ya. Kebenaran yang ada itu tujuan yang kita diciptakan. Saya nak ke mana ni? Adakah hanya duduk dekat rumah besar, saya duduk dekat tempat yang selesa di dunia ini sahaja? Itu bukan al-haq. Al-haqnya kita gunakan semua ini, Allah ciptakan ini, Allah mudahkan untuk apa? Untuk menuju kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah al-haq ya. Wa inna sa'ata la'atiyah ya, sesungguhnya hari akhirat itu akan datang. Dan fasfahis safhal jamil, ini adalah seruan kepada Nabi Saleh untuk berlapang dada ketika menyeru orang kepada kebenaran. Juga pujukan kepada Nabi Muhammad, pujukan untuk kita ya. Kita ajak orang, kadang-kadang ada orang ni tak puas hati, ada orang tu kita memang ada kesilapan ya, tetapi kita juga perlu berlapang dada, orang lain pun perlu berlapang dada, kerana syurga itu luas. Banyak jalan, masing-masing boleh ikut jalan, yang pentingnya asasnya ada di dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 86 Allah cakap, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Allah ini maha menciptakan, Allah maha mengetahui. Kesannya ialah kita akan sentiasa bergantung kepada Allah ya. Kita akan ajak orang kepada Allah dan maha mengetahui. Dan kalau katakan kita rasa macam tak puas hati, rasa tak tenteram, serabut ya, susah nak lapang dada, kita kena ingat bahawa itu kerana kita ni manusia. Tetapi kalau serah pada Allah yang maha mengetahui, Allah settle. Allah akan uruskan, jadi kita pun dapat berlapang dada. Dan salah satu hadiah yang Allah bekalkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, untuk meneruskan perjuangan, salah satunya pada ayat 87 itu Allah cakap, dan sesungguhnya kami telah memberikan padamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan al-Quran yang agung ya. Salah satu komentar ulama, ini adalah al-Fatihah kita ustaz ya. Sab'an minal mathani ini iaitu surah al-Fatihah, dan Quran al-Azim, Quran yang ada ini menerangkan balik ya, 113 surah yang ada ini menerangkan balik kepada surah al-Fatihah yang kita baca di dalam solat kita. Kesan bila kita bersama dengan Quran, kita tidak mudah untuk teruja dengan sekadar kepada mata'na bihi azwajan minhum, dengan geng-geng kumpulan orang yang bersukaria pada di dunia ini sahaja. Dan kita juga tidak mudah sedih ya kalau ada orang yang tak layan kepada kebaikan yang kita nak ajak. Dan cirinya, itu ciri penting tuan-tuan ya, pada ayat 88, walaupun kita ni tahu bahawa kita ada bawa kebenaran, kita kena wahfid janahaka lil mukminin, rendahkan sayap ustaz ya. Maksudnya ini tanda merendah diri. Kalau ada kebenaran pun cakap elok-elok ya, cakap beradab, jangan cakap saya yang terbaik, bukan. Saya ni baru sedang belajar, saya nak belajar. Itu adalah ciri yang Allah bekalkan, dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Tetap merendah diri kepada para sahabat ya, sahabat pun merendah diri. Itu satu akhlak yang mulia bagi individu yang bersama dengan Quran. Dan kita doakan ya, agar tuan-tuan juga dapat doakan kami semua untuk bersifat wahfid janahaka lil mukminin. Jadi ini antara perkara penting, sehinggalah hujung surah ini walaupun dicela, dimomok oleh orang-orang pada waktu di Mekah itu, Allah kata uruskan dengan cara apa? Fasabbih, ayat yang ke-98 ya. Pasal Allah tahu ayat 97 tu Nabi akan rasa sempit hati bila ada orang ganggu, orang olok-olokkan, kutuk depan belakang. Allah kata nak uruskan dengan fasabbih. Ini cara kita nak uruskan tuan-tuan ya. Tasbih, bertahmid, dan juga selalu bersujud kepada Allah. Sampai bila?
sampai hatta ya'tiyakal yaqin. Jangan salah faham pula ayat 99 ni Ustaz ya. Ada yang kata pasal saya dah yakin solat, lepas ni tak payah dah solat. Bukan. Hatta ya'tiyakal yaqin ini adalah saat waktu kematian sampai pada kita, itulah saat al-yaqin. Pada waktu itu memang kita confirm yakinlah tuan-tuan ya, kita dah nampak dah syurga ke neraka ke azab tu lagi real, lagi betul. Ini sebagai panduan agar kita jangan sombong seperti ashabul hijr. Baik, kita masuk kepada surah baru Ustaz ya, surah yang kedua pada hari ini, surah An-Nahl. Dia kalau daripada lebah keluarnya madu Ustaz ya, daripada manusia keluar apa? Itu yang kita nak tengok jawapannya daripada surah yang kedua ni. Daripada lebah keluarnya madu, daripada manusia keluarnya, tuan-tuan boleh jawab dekat Facebook, yang depan TV makcik-makcik ya, ayat berapa? Ayat ke berapa ni? Ayat ke berapa yang akan keluar jawapan? Yang itu kita tunggu lepas rehat. Lepas rehat ya. Tapi kita mula dulu dengan ayat pertama, ayat kedua sebagai permulaan surah An-Nahl. Sila Ustaz. Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. صدق الله. Surah Al-Azim. Itulah dua ayat permulaan surah An-Nahl, surah yang mempunyai 128 ayat, surah Makkiyah, memberi keimanan, motivasi kepada Nabi, kepada kita semua, di mana kita boleh belajar salah satunya daripada lebah, selain daripada pelbagai perkara dalam dunia ini, daripada lebah keluarnya madu, daripada manusia keluar apa yang diharapkan daripada surah lebah ini. Kita berhenti sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Suspend. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. صدق الله. Surah Al-Azim. Kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, juz yang ke-14. Kali ini dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, surah Lebah, yang bermaksud pada ayat 30 dan kemudian dikatakan pada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, khaira, kebaikan. Bagi orang yang beramal baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ini adalah balasan ataupun sambungan, ya, bagaimana Allah memulakan dalam surah An-Nahl ini pada ayat yang ke-17 hingga 23 bercerita tentang keesaan, tentang kehebatan Allah yang menciptakan, ya, ayat 17 hingga 23. Ayat 24 adalah respon kepada ketauhidan pada Allah. Ya, orang yang sombong, orang yang musyrik itu mengingkari wahyu, mengingkari kenabian, dan balasan kepada mereka pada ayat 24 hingga 29. Ayat yang Ustaz Tirmizi baca sebentar tadi, ayat 30, ganjaran kepada orang yang bertakwa, ya, daripada ayat 30 hingga ayat 32 itu disampaikan berkali-kali tentang kebaikan, tayyibin, tentang salam, ya. Dalam keadaan salam ini amat dekat dengan kita pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar, Ustaz, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Pasal apa? Pasal bila dapat Lailatul Qadar, kesejahteraan sampai kepada waktu fajar itu kerana pada malam tersebut diberikan apa yang akan berlaku pada tahun tersebut kepada para malaikat tentang qadar kita. Kalau ketika qadar kita itu dibentangkan, diberi tugas kepada para malaikat dalam keadaan kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, subhanallah. Tuan-tuan, ya, kita doakan kita dapat, ia akan memberi kesan kepada kehidupan kita tahun hadapan selepas Ramadan ini adalah dalam keadaan tayyibat, dalam keadaan yang baik, dalam bentuk sejahtera. Allah murahkan rezeki, Allah mudahkan urusan, ada masalah cepat kita kembali kepada penyelesaian. Itu kesan bila malam Lailatul Qadar itu kita dapat beribadah, menghidupkannya, ya, paling kurang dengan solat berjemaah Isyak, dengan kita solat tarawih bersama imam sampai ke hujung, dan juga solat subuh berjemaah. Dan ia bukannya tiba-tiba, kita kena mula daripada sekarang. Dan selepas itu Allah menyatakan lagi, ya, tentang pada muka surat yang ke-271 menyambung templak kepada orang-orang yang syirik kepada Allah, ya, syirik kepada Allah, iaitu orang yang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, nescaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selainnya, baik kami maupun bapa-bapa kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu tanpa izinnya, ya. Jadi mereka menyalahkan Allah pula. Kalau kita perasan, tuan-tuan, inilah juga cerita Nabi Adam dan Iblis dalam surah Hijr, ya, dalam surah Al-Hijr sebelum ini, bila Iblis dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan pula, padahal Allah, ya, yang memberi arahan kepada Iblis untuk sujud, tetapi bila dia tak sujud, dia engkar, dia salahkan Tuhan. Dalam hidup kita ni kadang-kadang mungkin kita dah bagi cadangan pada seseorang, tapi bila seorang tu tak dapat buat, Ustaz, ya, disalahkan orang yang bagi cadangan, kan. Mak suruh anak, bila anak tu tak dapat ke apa sebagainya, disalahkan, ini mak lah punya pasal ni. Itu adalah tanda-tanda yang kita ingin elakkan, kerana itu adalah apa yang dibuat oleh Iblis, laknatullah. Dan di dalam halaman 272 pada ayat yang ke-43 itu Allah bercerita tentang orang-orang Muhajirin, ya, tentang tugas Nabi Muhammad, dan ini adalah perjuangan, ya, yang berteraskan kepada wahyu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali balik semula, Allah bawakan kepada kehebatan-kehebatan alam maya pada ini. Salah satunya ialah tentang lebah pada halaman yang ke-274 pada ayat yang ke-68. Jom kita sama-sama lihat ayat 68, dan itu ada jawapan kalau daripada lebah keluarnya apa, Ustaz? Madu. Daripada manusia keluar apa? Kita baca dulu ayat 68. Baik, insya-Allah. Satu teka-teki yang cukup besar maknanya pada ayat yang ke-68. Jom sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal
والشجر ومما يعرشون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 68, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung ganang, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Ayat 69 kalau kita baca sambung lagi, summa kuli min kulli thamarat, daripada semua pelbagai jenis buah-buahan itu, fasluki, jalanlah subala rabbiki zulula. Rabbiki ni ustaz Tuhan kamu. Kalau kita tengok kepada terjemahan pada ayat 69 ini, Tuhan kamu itu disebab dinamakan sini Tuhanmu, tak nampak lelaki ke perempuan. Tapi kalau tahu bahasa Arab sikit, rabbiki ni jantan ke betina ustaz? Yang ki tu. Kalau ka jantan, kalau ki betina. Itu sebabnya kalau tahu bahasa Arab sikit, dia boleh berfikir mengapa pula Allah cakap Tuhan kamu perempuan kan, ataupun betina. Ini cara berfikir yang diajarkan bila kita baca Al-Quran. Kita ada bahasa Arab, dia meningkatkan kemahiran berfikir kita. Apatah lagi kalau kita tanya lagi soalan, kita akan tahu bahawa rupa-rupanya lebah yang mencari yang ketua kepada lebah ini adalah bukan yang si jantan, yang si betina. Itu sebabnya ada istilahnya queen ustaz kan. Queen bagi, kalau semut pun queen juga, kalau lebah pun bercakap tentang queen je juga ataupun betina itu sendiri. Dia ada jantan, ada kerja dia, yang si betina ni pergi cari nafkah lah, lebih kurang begitu dia punya cerita je Jadi daripada ayat 68 ini, wa auha itu Allah ilhamkan, Allah beri wahyu, tapi wahyu dalam bentuk bukan macam dapat Quran dapat ilham. Daripada lebah yang dapat wahyu keluar madu. Daripada manusia bila dapat wahyu, sudah tentunya ustaz akan keluar amalan yang berteraskan wahyu juga. Jadi itu sebabnya kalau daripada manusia dia keluar, ada yang kata kat sini dia keluar macam-macam, ada yang tulis dekat Facebook ini. Tapi yang penting sekali, kita bila tengok daripada lebah, dia dapat ilham, dia keluarkan madu yang terbaik, yang istilahnya dekat sini sebagai syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas, iaitu satu minuman, satu cecair madu yang berbeza warnanya, ada ubat kepada seluruh manusia. Jadi kalau kita ini sebagai manusia segan kepada lebah, kalau kita tidak mengeluarkan amal yang berteraskan kepada wahyu, bukan nafsu yang menyebabkan kita memberi penawar, menjadi rahmat kepada seluruh alam. Ini yang kita boleh belajar daripada halaman 274. Dan ini adalah ayat yang ke 69. Kita nak lihat lagi beberapa perkara pada halaman 275, iaitu pada satu perumpamaan Allah bawakan pada ayat 75 Jadi dalam surah An-Nahl ini, tengok pada alam, tengok pada wahyu, tengok pada sejarah, kita dapat sesuatu. Ayat 75, satu perumpamaan yang amat penting. Kita baca bersama. Sila Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
Surah Al-Azim ayat 75, Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya melakukan sesuatu, ya, berbanding dengan seorang yang kami beri rezeki dan baik lalu dia menginfakkan sebahagian rezeki secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak berminat untuk mengetahui. Apakah maksud perumpamaan ini? Sebenarnya Allah menemplak kepada mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana apa? Kerana mereka menyembah kepada berhala. Mereka menyembah kepada sesuatu yang tidak boleh memberi apa-apa manfaat rezeki, ya. Kalau Allah beritahu perumpamaannya seperti seorang yang menjadi hamba, dia tak berkuasa nak bagi apa-apa, ustaz, ya. Tak ada duit, dia duduk gitu je, ya, tunggu bos dia bagi makan apa sebagainya. Seorang manusia. Satu lagi manusia, Allah bagi rezeki macam-macam dan dia boleh bagi macam-macam, ya. Jadi kita mesti happy kalau kita dapat berjumpa dengan orang yang boleh bagi kita macam-macam. Kalau katakan nak buka puasa, ustaz, kan, jumpa seseorang tu dia duduk, dia minta, dia duduk tak ada buat apa pun, kan. Seorang lagi kalau kita jumpa dia bagi apa, bubur lambuk ke, kan, kita wah seronok. Itu baru manusia, manusia. Allah bawakan perumpamaan ini untuk orang yang nak mencari ilmu, ya, yang ya'lamun ini fikir, kalau dengan manusia pun saya suka sangat kepada orang yang boleh beri bubur lambuk, ya. Kalau lalu dekat Masjid Negara, ustaz, ya, dekat tepi tu buka tingkap je, dia bagi 2 bubur lambuk, kita dah wah, ya, drive through, kan, baru dapat 2 bubur lambuk. Apatah lagi kalau katakan walillahil mathalul a'la, bagi Allah Subhanahu taala yang beri kita macam-macam, bukan bubur lambuk je, macam-macam Allah bagi, berbanding dengan apa, berhala yang tak ada apa-apa, ataupun menyembah kepada sesama manusia yang tak boleh bagi apa-apa kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu taala. Jadi ini adalah cara penghujahan dalam surah An-Nahl, ya. Apabila seseorang dapat iman, dapat tauhid, hujahnya itu, cara dia membuat analogi, ya, cara berfikirnya itu makin lama makin meningkat. Kerana apa? Kerana ia dipandu oleh Al-Quran yang memberikan panduan kepada kita. Jadi inilah halaman 275 dan ia diteruskan pada halaman 276. Ya, Allah bercerita tentang Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, menjadikan bagimu rumah-rumah khemah daripada kulit haiwan. Semua ini adalah untuk menunjukkan kepada kita kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah An-Nahl ini Allah teruskan lagi dengan halaman yang ke-88. Alladzina kafaru, ya, orang kafir yang menghalang manusia daripada jalan Allah, kami tambahkan pada mereka azab demi azab disebabkan mereka selalu melakukan kerosakan. Yufsidun. Mengapa Allah mengazab? Kerana mereka ini hidup di bawah langit Allah. Mereka dapat manfaat musangking, ustaz, daripada apa? Daripada lebah Allah. Lebah Allah cipta, kan, lebah bawa pollen itu, dia punya debunga, kemudian bawa kepada yang jantan betina, akhirnya dapat buah, dan buah itu dia makan. Buah Allah. Terkejut, ya? Terkejut dengan musangking. Terkejut waktu puasa sana. Okey. Nak ceritanya ialah perkara sekitar kita, Allah bawakan pelbagai perkara, termasuklah Allah cakap tadi, iaitu langit Allah, kemudian apa, istilahnya juludil an'am, kulit haiwan. Kalau pakai tali pinggang ke, beg daripada kulit, kasut kulit, dia beli kasut kulit itu datang pada haiwan Allah, kan, tapi dia selamba je, ya, cakap bahawa saya tidak mahu beriman kepada Allah. Penghujahan ini untuk kita pun sama-sama, bila dah tahu kita kena beriman pada Allah, apa perlu kita buat? Ayat 90 yang biasanya dibacakan di khutbah Jumaat ada di sini. Kita baca sekali, Ustaz, ya, ayat 90. Ayat yang ke-90. Oh, selalu kita baca di akhir khutbah, ya, insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, ihsan,
memberi bantuan kepada kaum kerabat dan dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pengajaran. Inilah amal berteraskan wahyu yang Allah beritahu kepada kita. Allah dah beritahu pada lebah, sila jalan cari madu, akhirnya keluar madu. Allah menyuruh kita untuk adil ihsan ini agar kita mengambil pelajaran, agar amal-amal kita ini berteraskan wahyu. Kalau mengikut Syekh Wahbah Zuhaili, beliau menyatakan bahawa pada ayat 90 hingga 96 ini adalah ayat yang paling komprehensif tentang kebaikan dan keburukan. Yang ini yang kita boleh baca, tuan-tuan ya, baca ayat 90 hingga 96. Di situ kita akan cek balik dalam amal kita ni berteraskan wahyu ataupun tidak. Jika iya, maka kita sebenarnya sudah pun kira sama level dengan lebah lah ustaz ya. Tapi kalau katakan ayat 90 hingga 96 ini tidak ditepati, segan kita kepada lebah ya, pak cik lebah ke queen lebah ke, mereka buat tugas, kita juga kena laksanakan tugas kita. Dan salah satu tugas kita untuk dapat hayah yang thayyibah ini, Allah kata puncanya itu daripada Quran ya, dengan syarat kita mengamalkan adab penting. Kita baca ayat 98 daripada surah An-Nahl untuk mengetahui salah satu disiplin ketika membaca Al-Quran. Silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan ada dua jenis tuan-tuan, sama ada jin ataupun manusia. Kalau jin tu kita tahu dia ganggu kita, tapi manusia tu dia suka buat bising, ya, dia tak kisah pun orang baca Quran, dia cakap buat bising. Itu kita kena pastikan kita jangan jadi orang yang buat bising ketika Al-Quran dibacakan. Hormat sikit kepada Al-Quran. Di bulan Ramadan terutamanya kita cuba untuk menjadi orang yang mengambil perkara ini. Allah kata kalau katakan kita ada sultan ya, iaitu kita dapat penghujahan besar kepada daripada Al-Quran ayat 9, sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi syaitan ya, bila kita dalam membaca Al-Quran ini kita beriman pada Al-Quran, pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tawakal kita kena bergantung betul kepada Allah. Syaitan tidak akan dapat ganggu. Tetapi kalau katakan tawakal tu rendah ataupun kita mengharapkan manusia untuk membantu kita, maka Al-Quran yang kita baca ya, syaitan sendiri pun boleh kacau ustaz ya. Itu yang diamalkan oleh peruqyah ya. Kadang-kadang kena jumpa orang lain untuk baca, pasal yang membacanya dia mungkin boleh baca juga, tapi disebabkan dia tak tawakal pada Allah ya, dia tak kuat, maka kesannya dia mudah diserang oleh syaitan itu sendiri. Jadi itu pelajaran daripada halaman 278. Dan kita teruskan pada halaman 279 ustaz ya, iaitu Allah bercakap, sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata Quran hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Ini semua adalah cara-cara bagaimana untuk menjatuhkan wahyu. Tetapi Allah akan selalu terus menyatakan orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk pada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Allah akan protect kepada Nabi, melindungi Nabi, dan juga melindungi kepada tuan-tuan sekalian yang juga mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 280. Ya, apa isinya? Salah satu daripada ayat isinya pada ayat 111 itu orang-orang yang murtad dari Islam, dan kesannya apa dinyatakan pada halaman tersebut. Tetapi bagi orang yang berada dalam keadaan yang tenteram, Allah nyatakan ayat 112, sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki melimpah ruah datang kepadanya daripada seluruh tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Kerana itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Ayat 112 ini adalah satu peringatan pada kita di bumi Malaysia terutamanya, di negara lain pun, bahawa kita dah banyak dah dapat keamanan dan ketenteraman, tapi lepas itu Allah tarik sekejap kerana Allah nak beritahu bahawa ini kerana yasnaun,
Ini kerana angkara hidup mereka tidak berteraskan kepada wahyu. Kita doa pada Allah, Allah izinkan kita beramal berasaskan wahyu. Itulah hasil daripada seorang manusia mengambil pelajaran daripada lebah mengeluarkan madu. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, akhlakkanlah kami dengan akhlak Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ilmukanlah kami dengan ilmu daripada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami dengan keberkatan dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke syurga, ya Allah, bisyafa'atil Quran, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita sebagai orang yang sentiasa menghormati Quran pada setiap masa, ya. Jangan bercakap, jangan kita buat bising kerana kita tahu kita tidak mahu menjadi ejen kepada syaitan, malah kita tak nak jadi ejen pada bulan Ramadan. Ini yang kita ingin bina dalam kesedaran tabung gerakan Al-Quran sebagai satu kesedaran menghormati kepada Al-Quran pada bila-bila masa dan menyokong kepada perjuangan ini. Terima kasih diucapkan pada semua dan kita doakan juga pada penaja, kepada Haji Fauzi yang sekarang ini berada di hospital juga Ustaz, ya. Kita berdoa bersama terus diberkati dan tuan-tuan doakan kesihatan bagi Haji Fauzi di Mofas yang membawakan rancangan ini. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.